Ini bukanlah cerita yang direka-reka. Ini bukanlah cerita hantu. Tapi ini adalah suatu tragedi yang benar-benar pernah berlaku dan menggemparkan seluruh negara kita, Malaysia. Apakah anda sudah bersedia? Jadi tanpa buang masa, mari kita bersama-sama untuk menelusuri kisah Mona Fendi. Maznah Ismail atau lebih dikenali sebagai Mona Fendi merupakan seorang penyanyi Malaysia. Beliau telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada 2 November 2001 di penjara Kajang, Selangor pada usia beliau ketika itu 45 tahun selepas beliau didapati bersalah kerana membunuh bekas ahli Dewan Undangan Negeri Batu Talam Pahang iaitu Datuk Mazlan Idris pada tahun 1993. Beliau dilahirkan sebagai Maznah binti Ismail pada 1 Januari 1956 di Kanga, Perlis dan memulakan kerjaya awalnya sebagai penyanyi dan pernah mengeluarkan sebuah album pertama yang bertajuk Diana 1 pada tahun 1987 dan terkenal menerusi lagu Ku Nyanyikan Lagu Ini. Ketika itu jugalah beliau mula menggunakan nama komersialnya iaitu Mona Fendi, sebuah nama yang kekal popular dan terus terpahat dalam ingatan seluruh rakyat Malaysia sehinggalah hari ini. Ketidakupayaan Mona menyanyi dengan baik dikatakan menjadi punca beliau beralih arah ke bidang perubatan tradisional. Muhammad Afandi Abdul Rahman yang merupakan suami ketiga kepada Mona Fendi dan menuntut ilmu persilatan di Indonesia, beliau mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Maziana Effendi. Pada 13 Julai 1993, Datuk Mazlan Idris telah menemui Mona Fendi bagi mendapatkan bantuan gaib untuk meningkatkan kerjaya politik beliau dan mendaki tangga parti. Beliau telah dipelawa oleh Mona Fendi dan pasangannya untuk mengambil bahagian dalam satu upacara ilmu hitam di rumah Mona Fendi tersebut. Datuk Mazlan Idris telah diminta baring di lantai dengan matanya tertutup sambil menunggu wang untuk jatuh dari langit seperti yang diberitahu oleh bomoh tersebut. Tiada wang jatuh, sebaliknya ia merupakan sebilah kapak. Datuk Mazlan Idris telah dipenggal dan badannya dikerat-kerat dan sebahagian kulitnya dilapah. Mayatnya ditemui dipotong kepada 18 bahagian dan telah ditanam di sekitar rumah Mona Fendi di negeri Pahang, kira-kira 130 km timur laut dari Kuala Lumpur. Datuk Mazlan Idris dilaporkan hilang pada 2 Julai 1993 selepas dia telah mengeluarkan sejumlah wang sebanyak RM300,000. Sehari selepas pembunuhan itu, Mona Fendi telah pergi membeli belah di Kuala Lumpur dan kemudian membeli sebuah kereta Mercedes-Benz serta menonjolkan wajah baru. Apabila disoal, pembantu Mona Fendi iaitu Juraimi Hussein telah membuat kenyataan kepada pihak polis yang membawa kepada penemuan mayat Datuk Mazlan Idris. Tidak mengejutkan, Mona Fendi dan suaminya segera menjadi suspek utama. Gantung sampai mati pada November 2001 di penjara Kajang yang baru saja dibuka. Sebelum fajar pada pagi Jumaat, ketiga-tiganya digari dan kepalanya ditutup dalam sel-sel mereka yang bersebelahan dengan bilik hukuman. Mereka bertiga kemudian dibawa ke tiang pergantungan dengan 3 tali gantungnya dalam gaya Inggeris yang bergantung dari tiang logam. Kaki mereka diikat pada pelantar boleh gerak dan tali gantung disesuaikan di sekeliling leher mereka. Pada jam 05.59 AM iaitu pada waktu pagi, drop telah dijatuhkan dan ketiga-tiganya telah jatuh ke bawah.
Hukuman gantung sampai mati tersebut telah disaksikan oleh sejumlah kecil penjaga penjara, gawai dan doktor penjara. Pihak akhbar dan masyarakat umum tidak terlibat. Seorang pegawai mengatakan kepada surat khabar Malay Mail pagi itu bahawa ketiga-tiga tertuduh tidak bertaubat sehingga ke saat akhir. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tenang seperti mereka yang terima bahawa mereka akan mati. Hukuman gantung sampai mati diumumkan secara rasmi di pagi hari oleh seorang wakil penjara Malaysia, Jamil Razif Kasim, memberitahu wartawan ketiga-tiganya telah menjalani hukuman mereka pada pagi ini. Mona Fendi mendapat perhatian sekalipun ketika itu beliau masih seorang penyanyi pop. Terdapat juga liputan media tempatan dan antarabangsa yang meluas serta perhatian umum mengenainya. Sebuah pergerakan anti hukuman mati, Amnesty International, telah menyuarakan bantahan mereka terhadap penggantungan Mona, suaminya Effendi dan pembantu mereka Juraimi. Pada tahun 2002, pengarah filem Amir Muhammad telah mengarahkan filem pendek bertajuk Mona yang diterbitkan dalam 6 siri filem pendek. Pada tahun 2006, sebuah filem arahan Datin Iskandar Said yang bertajuk Dukun yang berdasarkan kisah benar Mona Fendi. Filem ini tidak ditayangkan setakat Disember 2011 dan tidak sesuai ditayangkan kepada umum berikutan beberapa isu seperti kandungan dalam filem, berhubungan dengan Mona Fendi dan implikasi terhadap waris dan keluarganya. Namun, ia telah ditayangkan kepada umum pada 5 April tahun 2018. Kes Mona Fendi merupakan salah satu perbicaraan juri yang terakhir dijalankan di Malaysia. Sifat sensasi kes itu lebih menyumbang ke arah keputusan kerajaan untuk tidak meneruskan sistem juri lagi. Semua perbicaraan oleh pihak juri telah dimansuhkan pada 1 Januari tahun 1995. TV3 menerusi rancangan kes kronologi eksklusif siasatan. Terbitannya menyiarkan laporan mengenai kes pembunuhan Mona Fendi ini. Mona dilakonkan oleh Umi Aida sebagai Diana Dahlan menerusi filem 2007 bertajuk Dukun arahan Datin Iskandar Said. Namun diharamkan tayangannya berikutan isu undang-undang. Bagaimanapun, pengharaman itu ditarik balik dan Dukun ditayangkan pada April 2018. Individu yang merupakan penjaga sel kepada Mona Fendi yang mahu dikenali sebagai Cik Jah telah mendedahkan sebuah cerita sebenar Mona Fendi sebelum dijatuhkan hukuman mati. Maka sama-sama kita telusuri kisah yang ingin beliau sampaikan. Pada tahun 1993, satu Malaysia telah dikejutkan dengan berita pembunuhan kejam pasangan bomoh Mona Fendi dan suaminya Effendi. Kes pembunuhan itu antara yang paling mendapat perhatian. Sebab apa? Sebab macam-macam benda yang seram orang cerita. Antaranya Mona Fendi boleh terapung dalam sel, boleh baca surah Al-Fatihah terbalik dan macam-macam lagi lah. Tapi sejauh mana cerita itu sahih? Iyalah, orang boleh buat cerita sebab kes ini mendapat liputan meluas pada waktu itu. Pegawai penjara Kajang, Sarjan Azizah atau lebih senang disapa sebagai Cik Jah, ditugaskan untuk menjaga sel Mona Fendi, menceritakan kisah dan personaliti sebenar Mona Fendi sepanjang berada dalam penjara. Memang bertentangan dengan apa yang korang pernah dengar sebelum ini. Masa itu saya sedang bercuti, tetapi saya dah tahu yang Mona bakal ditempatkan di sel akhir di bawah jagaan saya. Kes dia memang cukup gempar pada waktu itu. Saya sangat takut apabila dapat tahu saya akan berjumpa dengan Mona. Sampaikan saya minta air penawar daripada Ustaz. Sel akhir Mona berada paling depan sekali dan tentulah dia orang pertama yang akan saya lalui dulu. Waktu saya melangkah masuk pada hari pertama selepas bercuti, saya dengar ada orang bagi salam kepada saya. Saya tahu itu Mona, saya buat tak tahu. Hari kedua dan ketiga pun saya dengar Mona masih ada beri salam, tapi saya tetap buat tak tahu. Pada hari keempat apabila dia bagi salam, baru saya jawab salam dia. Mona kata antara ramai-ramai staf di penjara dia paling suka saya. Saya tanya kenapa? Dia jawab gerak hati.
Saya tak pernah sangka seumur hidup saya dengan salam yang diberikan Mona itu telah menjadikan dia seorang sahabat saya, katanya. Menurut Cik Jah, Mona Fendi seorang yang peramah dan suka ajak berbual. Antara topik yang selalu dibuatkan ialah pasal anak-anak, bekas suami yang terkini dan juga resipi-resipi makanan. Mona seorang wanita yang sangat sopan apabila bercakap. Dia sangat peramah tapi masih menjaga adab dalam percakapannya. Sebaik-baik Mona apabila berbual, tidak pernah sekali pun dia bercakap buruk mengenai orang. Ketika itu kaki tangan penjara ramai yang mengatakannya, tetapi Mona sangat sabar dan positif. Tak pernah dia nak membalas atau memburukkan orang. Mona sangat suka berkongsi resepi masakan dengan saya. Dia kata dia suka letak daun pandan dalam masakan sebab akan jadi wangi. Saya nampak dia seorang yang penyayang dan ikhlas. Saya panggil Mona makcik dan dia panggil saya Cik Jah. Percaya atau tidak, Mona ni sebenarnya seorang wanita yang sangat menjaga solat 5 waktu. Bukan itu saja, solat sunat dan wirid juga tidak pernah ditinggalkannya. Setiap hari saya dengar Mona mengaji Al-Quran sehingga saya sendiri rasa terpegun. Waktu dia baca wirid pula, saya pernah minta dia kuatkan suara kerana saya bimbang dia membaca bacaan yang salah. Apa yang saya dengar adalah perkataan Subhanallah yang tidak berhenti keluar daripada mulut Mona. Cik Jah selalu baca surat khabar dan banyak melaporkan yang Mona Fendi mempunyai kebolehan untuk terapung dalam penjara. Saya suruh Mona apurkan badan dia macam dalam surat khabar laporkan. Mona kata, gila ke apa? Mana dia boleh apurkan diri dia? Kemudian saya suruh dia baca surah Al-Fatihah terbalik. Mona jawab, sedangkan nak baca Bismillah terbalik pun susah, apatah lagi surah Al-Fatihah. Paling menarik, saya pernah tanya pada Mona, betul ke dia keluar sel dan ke Chowkit? Mona jawab, kalau dia boleh keluar sel, buat apa dia nak ke Chowkit? Baik dia balik ke rumah dan tak perlu masuk ke dalam sel lagi. Namun apabila kita fikirkan balik, apa yang dia katakan Mona itu betul juga. Kalau betul dia ada kuasa yang boleh memboloskan diri daripada penjara, lebih baik dia pulang ke rumah daripada pergi ke Chowkit. Cik Jah akhirnya mendedahkan sebenarnya Mona Fendi bukanlah dalang utama dalam kes pembunuhan kejam itu. Sebaliknya, suami Mona sendiri iaitu Effendi merupakan OKT1, orang kena tuduh yang pertama, dan OKT2 iaitu pembantu peribadi mereka Juraimi. Saya berada sepanjang prosedur mahkamah berlangsung kerana atas permintaan Mona sendiri. Dia tidak mahu pegawai lain yang mengiringinya. Jadi, tangan saya akan digari bersama tangan Mona ke mana saja. Mona telah terbukti tidak bersalah dalam kes pembunuhan ini dan dia telah dibebaskan oleh pihak mahkamah. Cik Jah juga menambah bahawa suatu hari kejadian, Mona hanya mendapat arahan daripada Effendi untuk keluar memetik bunga sebelum upacara mandi bunga bersama dijalankan. Namun, Mona terpaksa memberi kata dua pula terhadap pembebasannya itu. Jika dia dibebaskan, dia mahu Effendi juga dibebaskan. Jika suaminya digantung, biarkanlah dia digantung bersama Effendi. Peguam bela Mona juga pernah memujuknya untuk menerima pembebasan itu, tetapi tetap ditolak Mona tanpa pembebasan Effendi bersama. Itu pilihan Mona. Dia nak bersama suaminya. Saya nampak Mona seorang isteri yang sangat baik dan sayangkan Effendi. Secara jujurnya, selama saya menjaga Mona di sel akhir, saya sendiri gagal menemui kejahatan dari dalam dirinya. Tambah bahawa bekas suami dan anak-anak sering hadir waktu kes perbicaraan tanda sokongan dan anak-anak Mona lebih mengenali ibunya. Bekas suami Mona yang juga anggota polis berkata Mona bukan seorang yang bersifat kejam. Mona nak bunuh semut pun tak sampai hati. Waktu nak siang ikan pun dia menangis, apatah lagi nak kerat-kerat manusia macam tu. Suatu perkara yang paling saya sedih sekali, sehari sebelum Mona digantung, saya nampak dia dibawa turun dari tingkat atas ke bawah. Muka dia nampak ceria sangat, senyum tak sudah. Saya tanya, makcik nak ke mana? Mona jawab, dia nak pergi shopping. Sebenarnya dia dapat jumpa Effendi di penjara sebelah. Sampai pusing di corner bangunan, saya nampak dia toleh dekat saya dan tersenyum biarpun kedua tangannya bergari. Saya sendiri terlupa hari itu adalah hari Khamis, di mana banduan beragama Islam akan digantung pada pagi Jumaat. Itu pun kawan saya yang juga baik dengan Mona beritahu Mona dah nak digantung esok. Saya terduduk dan menangis tak berhenti. Itulah kali terakhir saya jumpa Mona, dan saya sampai sekarang tak dapat lupakan senyuman dia. Kalau saya tahu dia akan digantung, tentu sekali perkara yang nak saya buat adalah memeluk Mona sepuas hati. Saya kenal siapa Mona Fendi. Saya terlalu rindukan dia.
Menurut Cik Jah, mengenali Mona Fendi adalah pengalaman yang paling indah dalam hidupnya. Sesungguhnya Mona mempunyai sifat yang murni. Saya masih ingat satu cerita di mana orang yang dia bertanggungjawabkan untuk menguruskan jenazah Mona selepas dia digantung menyatakan dia sendiri tidak tahu di mana nak mencari cacat cela pada jenazahnya kerana Mona meninggal dengan keadaan yang sangat baik, tubuhnya yang bersih dan sangat mudah diuruskan. Sementara itu, Ustaz Abdul Rashid yang bertanggungjawab menjaga hal ehwal panduan berkata, Alhamdulillah, Mona mengucap dengan fasih, siap dengan terjemahan sekali. Pada saya lah, dia tahu waktu dia nak mati. Balasan dunia, dia dah terima. Dengan Tuhan, kalau Tuhan terima taubat dia, mungkin dia jauh lebih baik daripada kita semua. Transkrip tersebut telah diambil daripada sumber Arkib Negara berjudul Mona Fendi. Begitulah sebersedikit penerangan dan kisah di sebalik kejadian pembunuhan oleh Mona Fendi yang pernah menggemparkan negara kita satu masa dahulu. Sebenarnya banyak pengajaran yang boleh diambil daripada kisah tersebut, memberi teladan dan juga pedoman kepada hidup kita untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Apa yang admin dapat untuk diri dengan mengatakan bahawa jika kita mahukan yang baik untuk diri kita, begitu jugalah dengan orang lain mahukan yang baik untuk diri mereka. Dan jika kita tidak mahukan sesuatu yang buruk terhadap diri kita, maka begitulah juga dengan orang lain tidak mahukan yang buruk untuk diri mereka. Jadi kita dalam hidup ini perlulah sama-sama bertolak ansur dan saling memahami. Sekian saja daripada admin. Semoga kita diberikan masa untuk berjumpa pada episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.